Okey, seterusnya saya akan mengklasifikasikan dulu heading, title dan juga teks ataupun normal agar dokumen kita lebih kemas dan teratur. First sekali saya akan letakkan title yang utama. Saya enter, saya tambah lagi satu baris. Okey, ada satu space dekat situ. Microsoft Office Specialist Exam. Okay, this one saya kategorikan sebagai title. Alright, so exam 77-725 ini saya kategorikan sebagai heading yang pertama. Okay, so yang lain saya akan setkan sebagai heading yang kedua sebab dia adalah subtopik bagi heading yang pertama, ataupun dia adalah merupakan subtopik bagi exam, tajuk exam 77-725 ini. Alright, so this one biasanya kita ada gapkan satu baris supaya nampak jelas. Okay, create and manage document, yang ni juga heading nombor 2. Format tag, paragraph, ini adalah heading nombor 2. Create table, list, ini pun heading nombor 2. Create and manage reference, number 2, heading number 2. Insert format graphic element, heading number 2. Alright, so kalau you perhatikan kat sini, dia ada heading-heading ya. Cuma teks kita dalam keadaan biasa, kita cuba bezakan antara teks dengan heading ataupun dengan tajuk, di mana selepas antara tajuk ini kita cuba ada satu baris kosong. This one ada, yang ni tak ada, so kita adakan satu jarak. Okay, this one ada satu jarak. So this one ada satu jarak. Okay, until here. Then kalau you nampak kat sini, jarak di antara yang bulat ini dengan ini ada gap sebanyak 0.5 inch. Besar kan? Okay, apa, nanti kita buat correction balik. Okay, untuk create document, ini adalah bendanya. Okay, saya delete dulu yang ini. Okay, this one. Okay, this one. Okay. Right, this one also. Bullet. This one, bulatnya masih ke dalam, so kita cuba keluarkan. Okay, this one bulat ke dalam, kita keluarkan ke tepi. Okay, so secara umumnya, okay, create document ini adalah satu tajuk, di bawah ini adalah create blank. So maksudnya ini tadi kita dah justify kan ini sebagai heading number 2, so ini adalah merupakan heading number 3. Okay, so this one heading number 4, heading number 3, sorry. This one change quick access toolbar split. Okay, this one print and save document, heading number 3. Okay, insert tag paragraph, heading number 3. Tag edge open, number 3, heading. Order group text paragraph, heading. Create tables. So modify table, create modify list, create manage reference marker, insert footer, create manage simple reference, insert standard. Okay, insert graphic element, format graphic element.
insert format hard graph. So itu adalah sub-topik tentang perkaranya. Okay, so this one, dokumen ini adalah mengenai Microsoft Office Specialist MOS, iaitu paper Word 2016. Okay, scope dia dekat sini ada berapa persen. So create ini adalah scope yang pertama. Di dalam scope pertama ini dia ada main dia, create document, format document, print documents. Yang kedua adalah format ini, create table. Yang ketiga create ni, yang keempat dan yang kelima. Okay, so itu adalah saya telah adjust dokumen itu mengikut heading, mengikut style masing-masing lah, daripada title sampailah heading 1 sampai heading 3. So bahagian yang lain ini adalah normal, this one also normal. Okay, semua dokumen yang lain adalah tag normal. Okay, now kita akan pergi ke bahagian seterusnya, iaitu kita cuba dalam satu muka surat ini kita boleh bahagikan kepada dua bahagian untuk kita menaik. Okay, contohnya saya nak dokumen dua bahagian ini di bahagian ini, mulai dengan create document sehingga print and save document sahaja sebagai dua. Saya nak letak di bahagian dua bahagian, kiri dan kanan. So kita pergi dekat layout, kita pergi dekat kolom, dia ada satu kolom, dua kolom, 3 kolom, left and right. So saya cuba buat 2 kolom. So kalau perhati kat sini, dia akan wujud 2 kolom, mana maka untuk create manage document, create document ini, format document ini, dan print document. So dia akan ada left and right satu. So seterusnya saya pergi ke bahagian format text and section. Saya highlightkan tag yang saya nak bahagi kepada 2 kolom. Pergi dekat layout kolom, pilih 2. Okey, yang ketiga pun sama. Yang keempat. So yang keempat, dia akan bahagikan tag itu secara sama rata. Yang kelima, yang terakhir juga 2 kolom. So dia jimat sedikit nampaknya dokumen kita. Dan kalau you perhatikan alignment dia adalah alignment jenis left. So dia tak berapa cantik untuk menampakkan dia lebih kemas. So tag yang normal ini kita pilih justify. So kita samakan dia akan lebih kemas. Justify. Justify. Ini juga justify. Ini juga adalah justify. So silap. Okay, saya ini padamkan page yang bawah ini. Page ketiga saya cuba padamkan, tak boleh, so tak apa, abaikan di situ. So seterus itu adalah mengenai kita bahagikan dokumen kita kepada 2 kolom ataupun 3 kolom. Tadi kalau you perhatikan, dia selain pada 2 kolom, dia ada juga pilihannya yang lain seperti ini. Kita pilih layout. Tadi kita pilih 2, kita cuba pilih left. So kalau left, sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan. So macam ini pun boleh. So dia akan lebih nampak menarik. Yang kat sini saya letak sebagai right. So itu adalah cara kita nak bahagi kolom supaya dia lebih menarik. Kemudian seterusnya adalah break function. Okey. Apakah break function? Break function itu digunakan untuk membahagikan section-section di dalam Word agar kita buat setting yang berbeza bagi muka surat yang sebelum dengan selepas. Alright, so saya cuba nak buat
Contohnya pada muka surat pertama ini saya nak letak break function di mana format tajuk, heading, format tag paragraf ini berada di muka surat seterusnya. Saya tak nak dia bersambung di muka surat yang kat sini sebab dia hanya satu tajuk saja tertinggal. So saya pergi dekat layout, ada break. Break ini kita nak break apa? Kita nak break section ataupun kita nak break page break. So kalau macam ni, saya nak breakkan page sebab saya nak this tajuk berada di muka surat seterusnya. Saya break dekat sini ataupun di sini. So saya insert break, then saya enter space. So this one, title itu akan automatically berada di muka surat yang baru. Kalau kita perhatikan di sini, untuk heading yang pertama, create and manage document 25 to 30%, dia adalah telah wujud satu section break continuous yang ini, di mana dia perlu di break dulu sebab yang ini adalah dalam keadaan satu kolom. Kemudian turun di bawah ini, create a document sampai ke sini, dia telah ditukarkan menjadi dua kolom. So ini adalah wujud lagi satu section yang baru, ini section yang lain, dan ini adalah section yang lain. So sama juga kategori ini, tajuk ini adalah kolom, satu kolom, format tag and paragraph, manakala insert tag and paragraph ini sampai kat sini adalah merupakan dua kolom. So this section dengan this section adalah tidak sama. Sama juga dengan tajuk ini dengan ini adalah mempunyai section yang berbeza dan seterusnya. Okay, so kalau you perhatikan kat sini, dia telah membahagikan kepada beberapa section disebabkan dokumen kita itu telah dibahagi kepada satu kolom dan juga dua kolom secara selang-seli. Okay, so bagaimana kita nak menukarkan page kedua onward, page 2 dan page 3, kecuali page 1 saja tidak ditukar kepada landscape orientation. Okay, so pastikan kita bermula di muka surat yang page kedua pada mula sekali. Then kita pergi kat layout, kita munculkan dialog box untuk page setup, kita pilih landscape orientation-nya, dan dekat sini kita bukan apply to section, kita apply to this point forward sebab kita nak sambung muka surat 2 dan 3 akan berterusan menjadi landscape. Then you click OK. Bila you klik ubah setting itu, page 1 kekal dengan portrait, diikuti dengan page 2 disebabkan ada tanda section break tadi. Di page 3 iaitu mulalah bertukar menjadi landscape dan juga page 3, 2 dan 3. Page 3 dan 4. Okey, kalau tadi kita ada dua page 2 dengan 3 saja. Sekarang page kita meningkat kepada 4 muka surat disebabkan wujudnya satu muka surat kosong tambahan di page yang kedua. So, tiada masalah. Kita boleh padam sahaja muka surat yang kedua yang kosong ini. Okay, disebabkan ada technically section break itu menyebabkan tambahan satu muka surat kosong. Bila kita delete muka surat tadi ataupun kita bawa section break tadi, kita bawa section break ini pergi ke atas bersambung dengan page break tadi, maka page bilangan muka surat telah berkurang menjadi 3 seperti asal. Okay, so kalau you perhatikan keseluruhan dokumen ini, okay, dia akan ada 2 kolom, 1 kolom secara selang-seli. Okay, so itu adalah mengenai setting kolom dan juga setting page orientation beserta dengan kita breakkan section dan juga page break untuk dokumen kita. Okay, ingat section break digunakan untuk
untuk perubahan format pada dokumen di dalam page yang sama, manakala page break digunakan untuk kita tukar ke muka surat yang baru dengan format yang baru. Okey. So itu adalah fungsinya. Seterusnya, dalam dokumen juga kita biasanya perlu letak page number. So di mana kita nak letak page number? Kita nak keluarkan page number, kita nak panggil menu page number. Kita pergi dekat menu insert, kita cari dekat page number. Okay. So dekat insert juga ada page break. So ini adalah merupakan shortcut menu lah. Okay. Saya nak mencari page number. Okay. Page number berada di bahagian insert, iaitu bahagian kumpulan header and footer. Header and footer ini saya akan terangkan kemudian. Page number, you pilih, you klik anak panah ke bawah, you akan dapat pilihan untuk letak page number, sama ada berada di top, berada di bottom, berada di page margin, berada di current position dan sebagainya. Normally saya akan pilih bottom. Bottom you nak pilih yang macam mana? Kiri, kanan, tengah, kanan, ataupun SN bar 1, SN bar 2, SN bar 3, SN bar 4, page number 1, page number 2, page number of number dan sebagainya. Pelbagai option untuk pilihan. So saya akan pilih yang biasa, page number, plain number. Saya klik dekat sini, pilihan saya plain number 2. Okay, dekat bottom. So secara automatik page number akan diletakkan setiap muka surat di bawah tengah. So kalau you nampak sini dia akan bermula dengan page number 1 until page number 3 sahaja. Okay, by the way you will see that, you nampak that kita punya font tulisan itu menjadi kelabu ataupun pudar sedikit. Ini menunjukkan that function header dan footer telah dipilih. So ini bermakna page number telah diletakkan sama ada di footer ataupun di header bagi sesuatu page. Okey, kalau diperhatikan di sini, header, size header dan juga bottom adalah sebanyak 0.5. Tetapi kita punya jarak margin bagi bottom dan juga top adalah berbeza. Sebab tu kita nampak dia kecil dan besar. Okey. So itu adalah footer. Nak kembali kepada bahagian editing tag, just double click pada tag dan kita dapat tag kita akan terang balik dan page number akan pudar sedikit. Okey, sebab page itu berada di bahagian header dan footer.